Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Haji Mat Rawi bin Mahmud, Adun kawasan Tanjung Bidara, Melaka. Yang dihormati Encik Man bin Matawi selaku Jawatan Kuasa, Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Londang, seluruh Jawatan Kuasa Kampung Londang, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Puan-Puan Hajah, Puan-Tuan Haji, para peserta khusus daripada Akademi Kastam Diraja Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu menanti. Dari jauh kami datang, orang Londang sedia menanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada hari ini maka tibalah saat dan ketikanya di mana peserta khusus daripada Akademi Kastam Diraja Malaysia berkunjung ke tempat tuan, iaitu di Kampung Londang, Masjid Tanah, Melaka. Terlebih dulu saya bagi pihak Akademi Kastam Diraja Malaysia mengucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan, khususnya barisan kepimpinan Kampung Londang, kerana menerima kami berkunjung setengah hari untuk berkhidmat bakti, bergotong royong dan seterusnya merealisasikan iaitu satu ceramah yang saya berikan tajuk sebagai pemerdagangan orang dan penyelundupan migran pada tuan-tuan dan puan-puan serta peserta khusus sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, penyelundupan ataupun pemerdagangan orang dan penyelundupan migran bukanlah satu isu yang baru di dunia ini. Cuma kita hanya mengetahui penyelundupan ataupun pemerdagangan orang dan penyelundupan migran adalah suatu isu yang baru-baru ini diketengahkan, kerana sebenarnya telah berlaku sekian lama tanpa kita sedari. Apa yang dikatakan pemerdagangan orang? Pemerdagangan orang adalah proses ataupun perkara yang berlaku sama ada memperolehi tenaga kerja, pengakalan tenaga kerja secara eksploitasi dengan secara paksa untuk tujuan keuntungan, yang mana mungkin mereka melakukannya secara paksa, secara penipuan dengan menyalahgunakan kuasa dan membawa masuk orang untuk diperdagangkan dengan tujuan untuk tenaga kerja, mungkin untuk tujuan diperdagangkan seks dan juga lain-lain perkara. Tetapi apa pula yang dikatakan penyelundupan migran? Penyelundupan migran adalah keadaan di mana seorang itu dibawa masuk daripada negara luar secara tidak sah. Saya ingatkan sekali lagi, dibawa masuk secara tidak sah ke dalam suatu negara di mana mereka itu bukanlah warga negara tersebut. Sebagai contoh, tuan-tuan lebih mudah saya katakan di sini, seorang warga negara Indonesia, paling mudah sekali tuan-tuan, dibawa ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen yang sah. Itu juga dipanggil sebagai suatu penyelundupan migran. Seterusnya, elemen yang ketiga selain daripada penyelundupan migran, pemerdagangan orang, satu lagi elemen penting dalam isu ini adalah eksploitasi. Apa yang dikatakan eksploitasi, tuan-tuan dan puan-puan? Eksploitasi merupakan satu keadaan, sama ada dieksploitasikan secara seks. Kalau wanita, dia lebih menjurus kepada eksploitasi seks. Mungkin dihantar ke pusat-pusat hiburan atau rumah-rumah pelacuran, ataupun kanak-kanak dieksploitasikan sebagai peminta sedekah. Yang paling mudah sekali, peminta sedekah. Dan juga mungkin bagi orang dewasa, tidak terkecuali lelaki dewasa, dieksploitasikan sebagai buruh paksa, tuan-tuan. Dan mengapa Malaysia ini menjadi satu isu yang besar di negara kita? Malaysia ini, tuan-tuan, bukan saja digunakan sebagai tempat untuk pemerdagangan orang, malahan juga dia digunakan sebagai pusat transit di rantau Asia Tenggara ini. Secara geografinya, tuan-tuan dan puan, kedudukan Malaysia di tengah-tengah Asia Tenggara ini memang amat mudah
dan lokasi yang paling sesuai untuk dijadikan pusat transit daripada negara-negara seperti Indonesia, negara Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan untuk digunakan sebagai pusat transit sebelum warga negara luar ini dibawa masuk ke Eropah contohnya atau ke Australia, di mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Australia ini mempunyai suatu sistem perlembagaan yang agak berbeza. Ya, kenapa orang-orang dari luar ini sanggup berhijrah ke Australia? Kerana sebelum mereka memasuki Australia, mereka perlu pergi ke Pulau Christmas, dan Pulau Christmas merupakan pulau yang terdekat di bawah jajahan Australia sebelum mereka masuk ke Australia. Melangkau kembali, apa yang saya katakan tadi sebagai perlembagaan Australia tadi, apabila seorang itu memasuki ke Australia, maka secara tidak langsung perlembagaan mengatakan orang yang mendarat di Australia ini boleh dijadikan atau mendapat taraf kerakyatan Australia. Ini mengapa mereka, orang-orang luar ataupun migran ini, sanggup bertukar lumus, menggadaikan nyawa dan juga wang ringgit untuk masuk ke Australia dengan harapan dapat penghidupan yang lebih selesa untuk masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Tuan-tuan dan puan, jenayah pemerdagangan orang ini merupakan jenayah ketiga terbesar selepas pemerdagangan atau penyeludupan dadah dan juga penyeludupan senjata api. Ya, dianggarkan Jabatan Negara Amerika ni telah memerlukan anggaran, ya, dalam setahun pemerdagangan manusia ini melibatkan keuntungan sejumlah 1 hingga 3 bilion dolar Amerika bersamaan dengan 3 sehingga 10 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa banyaknya keuntungan yang diperolehi daripada jenayah pemerdagangan manusia dan penyeludupan mereka tadi. Tuan-tuan dan puan, ya, saya ingin membawa tuan-tuan ke suatu keadaan di mana tuan-tuan sebagai orang awam juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu kerajaan membenteras jenayah penyeludupan migran dan juga pemerdagangan orang. Ya, mungkin kita tak sedar bahawa kita mungkin tidak terlibat dengan jenayah pemerdagangan orang. Tetapi sekiranya, saya katakan tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan memiliki atau mengupah seorang pembantu rumah yang sepatutnya tuan-tuan gajikan dengan kadar RM900, tetapi tuan-tuan hanya membayar RM400 atau RM500, sebenarnya tuan-tuan telah pun melanggar Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia, kerana 3 elemen penting tadi, iaitu keadaan orang itu, di mana keadaan tempat yang tidak selesa, ya, persekitaran kerja yang sempit, tidak diberi makan secukupnya, dan juga keadaan tempat bekerja, tempat bekerja yang sempit tadi itu, tempat kerja sempit, tidak diberikan kemudahan dan sebagainya. Juga yang elemen yang paling penting adalah keadaan persekitaran yang lain, iaitu mungkin diugut dengan cara tidak diberi makan, ya, ataupun pasport mereka disimpan dengan tujuan keselamatan tadi. Okey, tuan-tuan dan puan, sebagai akhir ceramah saya pada hari ini, sekali lagi saya menyeru tuan-tuan dan puan supaya bekerjasama dengan kerajaan, yang mana memberi maklumat. Tuan-tuan boleh menyalurkan maklumat dengan menghubungi balai polis terdekat ataupun jabatan kastam, ya, pejabat kastam terdekat ataupun pejabat imigresen terdekat, dan juga agensi pengawasan maritim. Dan yang kelima, agensi yang terlibat adalah Jabatan Tenaga Rakyat ataupun Tenaga Kerja, untuk memberikan maklumat dan sama-sama mementeras jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan manusia. Dan akhir sekali, tuan-tuan sebagai orang awam memang mempunyai peranan yang besar dalam membantu pihak berkuasa untuk menangani isu ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih di atas keterlibatan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada penduduk Kampung Londang, para kepimpinan Kampung Londang dan juga khusus yang sudi bersama-sama pada hari ini untuk mendengar taklimat yang berkaitan dengan penyeludupan ataupun pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.